Okay. Oh, astagfirullahaladzim. Selalu begini. Okay, Okay, Faz seorang ke insyaAllah. tu ni? Ya, family kat dalam. Okay, okay. Okay. Okay, Ah, insyaAllah. sekarang ni kita dah masuk ke slot Q&A. Ada Ya, insyaAllah. beberapa soalan yang dah saya dapat. Mhm. Lagi satu, jangan lupa Far, soalan sekamar berkenaan pengurusan masa kalau kita join aktiviti kan. Mhm. Tapi tu dah jawab kan tadi? Tak apa, boleh jawab balik kot. Saya Suruh jawab. perkemaskan sikit kot. Perkawaskan. Okey, boleh. Uh, okay, memang kalau sertai badan kepimpinan, memang tak akan lari daripada segala meeting, uh, segala perbincangan dan sebagainya. Kalau group mate pula, memang tak group discussion kan, group Group session, assignment, memang tak lari daripada discussion dan sebagainya. Jadi, contoh saya bagi situasi contoh malam tu kita ada study group dengan group assignment kita. Kita dah set dah awal-awal. Tiba-tiba ada pula meeting yang urgent. Yang kita dapat tahu perlu hadir meeting contohlah saya ambil contoh meeting MMK contohnya. Jadi apa yang saya buat ada dua cara boleh kita buat kat sini. Yang pertama, saya akan hadir ke group discussion awal, cuba berikan yang terbaik dalam discussion dan cuba minta orang kata Izin keizinan lah. untuk untuk keluar awal daripada discussion tu sebab aku ada meeting ni, sebab saya ada meeting ni. Jadi boleh tak saya nak habiskan awal, saya akan cuba beri yang terbaik dan kita pergi ke meeting agent tadi. Betul. Jika, itu yang pertama. Yang kedua, pergi meeting tadi, baru pergi discussion. Dan kita hadir lewat ni untuk discussion ni. Jadi pergi discussion tu, minta maaf dan kita berikan yang terbaik. Asalkan dua-dua pihak dapat orang kata dapat makluman lah. Kita hadir lambat mana-mana satu. Dan cuba berikan yang terbaik lah. Contohan program, kita ada meeting ni. Jadi waktu meeting kita tak dapat nak hadir daripada awal sampai habis. Contoh. Jadi waktu program berikan yang terbaik sebab kepercayaan ahli grup kita, ahli persatuan sangat penting kepada diri kita yang memegang jawatan sebenarnya. Begitulah. Betul. Tu Sangat betul. yang boleh saya share lah. Kalau Zat sendirilah, kalau salah satu tu tak dia macam ni, kita memang kena letak kepentingan dekat mana yang lebih utama. Betul. Sangat setuju. Jadinya macam kita sendiri boleh listkan macam yang sesi perkongsian tadi tu yang macam Fal cakap, kita boleh klasifikasikan adakah urgent ataupun dia urgent tapi boleh diketepikan terlebih dahulu. Kita tengok mana satu yang lebih, mana orang kata lebih utama gitu. Ya, betul. Kat sini juga kita dan kepimpinan ni memang tak lari daripada aula lah. Mana yang kita perlu aulakan, apa yang kita perlu dahulukan. Sekamal apa ni? Harap lecturer aktiviti akan cakna dan beri kredit kepada, insya-Allah itulah yang kita harapkan. Okey. Soalan kedua. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Mungkin Fad ada sentuh juga tadi. Tapi ada soalan dia bertanya, ada tak cadangan untuk student adapt dari segi duit, dari segi kewangan lah kan? Patut tak student buat bisnes online macam dropship ke macam tu? Okey.
first saya akan jawab dari segi patut tak student macam ni adapt dengan kewangan kan. Itu tak student macam saya buat rasa- online business macam dropship gitu. Okey, saya rasa saya dah kupas dah sedikit mengenai ikhtiar kita untuk mendapatkan bekalan, orang kata sumber tambahan lah, sumber tambahan dari segi kewangan. Penting sebenarnya. Contoh, macam saya beri contoh tadi, saya student kos yang sangat mahal, okay, 1,400 satu sem, dan bayaran college 500, 1,900 total. Satu sem saya dapat 3,000, baki hanya 1,100 sahaja. Jadi untuk survive dalam satu sem tu, ada yang boleh survive, ada yang tidak. Jadi kepada yang tak boleh, kepada yang tak boleh, bolehlah ikhtiar. First yang saya beritahu tadi, minta kewangan, mohon kewangan lah, mohon sumber kewangan. Dari segi zakat, bantuan HEPA ke, kita cuba. Dapat tak dapat itu belakang kira. Okey, itu yang pertama lah. Dan yang kedua, bekerja sendiri. Maksudnya dari segi online ataupun kerja part time. So banyak je kawan-kawan saya yang jual cukuja, top up, apa lagi, dropship barang-barang dan sebagainya. Dan benda tu tak salah. Jual-jual kosmetik macam tu kan. Ya, jadi tudung kan. Jadi sebenarnya benda tu tak salah. Tapi yang penting kita pandai jaga masa kita dari segi nak berbisnes online, dropship dan sebagainya, dan pelajaran kita. Jangan sampai terganggulah macam tu. Sekarang kita terlebih je bisnes online, kita tak dapat nak adapt dengan pelajaran kita. So susahlah kat situ. Nak dropship silakan, tapi jangan terlebih itu atau ini macam itulah. Betul. Kiranya tetap juga kita nak dropship ke, kita nak berbisnes ke, apa-apa pun, masa perlu diuruskan dengan sebaik mungkin. Betul? Ya, betul. Pelajaran masih utama. Betul, Fak? Betul. Okay. Next question. Alright. Okay. Soalan daripada Sekamal. Sejauh mana penglibatan dan kredit koko dan sukan sepanjang di IPTA? Oh, penglibatan koko lah, sukan dan sebagainya. Okey. Bismillah. Ikut kepada universiti. Okey, macam saya sendiri. Menyertai badan persatuan itu juga merupakan satu kredit kepada pelajar. Waalaikumsalam, Umi. Okey. Kredit kepada pelajar untuk dijadikan kredit koko lah maksudnya. Jadi itu sebenarnya dah bina skill dah dari segi apa orang kata, dah bina skill koko lah. Kalau uni saya sendiri ada koko, nama dia pengurusan co-curriculum. Kat dalam tu ada macam-macam orang kata pengajaran lah setiap minggu tu. Dari segi macam setiap grup dia ada bagi macam ni, setiap grup dia bagi minggu untuk settlekan apa yang mereka perlu lakukan. Contoh kan, grup 1 ni perlu urus pertandingan bola jaring contoh. Jadi kat situ dah bina dah skill kepimpinan, dan itu salah satu inilah point koko. Dan itulah, itu yang boleh saya jawab lah. Ke macam tak menjawab ke lari. InsyaAllah boleh jawab saya rasa. InsyaAllah. Okay. Yelah, kalau kita berkoko, kita pun akan ada pegang jawatan. Setiap orang pun akan diberi jawatan macam tu. Dari situlah kita unleash our leadership skill dan sebagainya. Okay, soalan yang kedua. Bagaimana pelajar yang berjawatan dalam MPP atau setaraf meluangkan masa antara kegiatan dia lah dan akademik? Bukankah banyak cabaran? Kita tahu kan kalau MPP dan setaraf ni setiap minggu ada je program-program yang kena buat, yang mereka kena buat. Jadi FAR sebagai
Zak memegang exco perhubungan awam kan. Kiranya macam memegang jawatan dalam college college FAR sendiri. Macam mana kita nak meluangkan masa antara kegiatan akademik? Okey. Bismillah. Seperti yang saya ada sharekan waktu awal tadi, yang di mana kita letakkan keutamaan yang di mana. Dekat sini main term fiqh aula lah. Macam saya bagi contoh situasi tadi, yang kita ada meeting ni, kan, kita ada meeting persatuan ni. Tapi kita ada tiba-tiba pula ada kawan panggil discussion malam tu. Jadi dan benda tu tak boleh nak tangguh, kan? Jadi apa yang kita boleh buat? Kita maklumkan dulu contoh. Macam saya beri 2 contoh tadi. Yang pertama, kita hadir dulu meeting persatuan dan kita keluar awal, kita pergi meeting group discussion. Dan kita maklumlah dekat group discussion yang saya ada meeting persatuan ni, beri masa sekejap je untuk saya habiskan dan saya akan hadir ke group discussion. Memang sangat mencabar dan tak semua orang orang kata boleh terima. Contoh kan group discussion, kita hadir lewat ni, orang macam tak boleh terima. Kadang tu kita ada part-part kita terlambat hantar. Jadi benda tu perlu dielakkan lah. Sebab benda tu memainkan kepercayaan orang terhadap kita, kan, dengan pengawatannya. Tapi tak boleh nak manage pelajaran. So benda tu dah jadi satu fitnah. Jadi nak tak nak buat cara macam tadi. Dan yang saya share tadi, berikan yang terbaik terhadap program, terhadap group discussion. Apa yang mereka suruh buat. Itulah cabaran dia untuk orang terima atau tak terima. Macam itulah. Harapnya menjawab, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, sekejap. Kalau bagaimana pelajar nak berjawatan tu nak meluangkan masa untuk antara kegiatan akademik dan kegiatan koko sendiri lah kan. Kalau pendapat FAR, adakah pengalaman di matrikulasi tu membantu untuk kita beradaptasi di universiti? Kiranya bila kita dah pegang jawatan, masa kita sangat pack. Kalau kita ikutkan waktu zaman matrikulasi pun masa kita sangat pack. Adakah ada kiranya our matriculation life ni membantu untuk beradaptasi zaman universiti macam tu? Bagi saya, dia amat orang kata sangat amat membantulah. Waktu kat matrik juga dulu saya memegang JMM, Jawatan Kuasa Masjid Maghfirah. Orang-orang hebat ni? Tidak. InsyaAllah. Maksudnya macam nak cakap kan? Okay, jadi saya pegang JMM. Tak tipulah, tak lari daripada program. Kita memang akan terlibat dengan meeting dan sebagainya, dengan jadual yang packnya. Jadi bila masuk universiti, alhamdulillah saya saya dapat membawa aura pengalaman yang saya ada untuk saya adaptasikan di universiti. Dan dalam masa yang sama, saya perkemaskan balik apa yang kurang di matrikulasi. Saya kemaskan di universiti. Dari segi aula tu lah, apa yang perlu dipentingkan. Dan jika contoh dekat matrikulasi kita ada masalah pengurusan masa dan sebagainya, time universiti ni lah saya dapat belajar lagi dan lagi untuk urus masa dengan sebaiknya. Betul. Bagi Zak sendirilah kan, kita dekat matrikulasi pun 2 semester untuk yang PhD lah dan account. Untuk kalau masuk alam universiti ni lagi banyak semester yang kita kena hadapi. Lepas tu kalau bagi Zak sendirilah, indikator untuk adakah masa yang Zak gunakan waktu SEM tu adalah sebaik mungkin atau optimum, adalah Zak akan tengok balik. Zak akan reflect diri balik, muhasabah diri balik. Adakah Betul. apa perbezaan Zak daripada SEMD dan SEM contoh SEM 1 dan SEM 2?
dari segi Betul. CGPA juga, dari segi nilai tambah dalam diri kita, apa yang kita berjaya untuk lakukan sebagai macam itulah. Mm-mm. Jadinya Betul. apa-apa pun bergantung kepada diri kita sendirilah. Kita Mm-mm. kita kalau kita nak compare kita dengan orang lain pun, kita punya kebolehan berbeza-beza. Ya, betul. Jadinya ini memang kita kena beradaptasi sendiri dan kita kena ikutilah tips-tips yang insyaAllah membantu daripada Fa. 4M tadi, InsyaAllah. Ya. mengurus diri Daripada dengan 4K, baik. ya, daripada 4K tambah hanya 4M macam tu. Saya bagi tahu baliklah 4M tu apa. Mengurus diri dengan baik, mencari nilai tambah, menghormati pendidik dan juga menjaga hubungan baik dengan Allah dan manusia. Betul. So kiranya formula untuk menghadapi alam universiti. Ya, untuk kita adaptasi suasana budaya universiti, insya-Allah. So, Okay, soalan lain? Soalan lain. okay, saya cek. Soalan seterusnya. Okay. Waktu kita kat matrikulasi, ingat tak waktu kita kat matrik dulu kita ada PAL, Ya, okey, PAL. Menti. mentor-menti. Jadi ada soalan dari Sir Kamal, adakah sesi mentor-menti di matrikulasi by lecturer dengan modul berkesan di IPTA? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita faham ataupun macam mungkin Fa boleh jelaskan perbezaannya kat sini lah, kalau macam dekat IPTA macam mana, dekat matrikulasi macam mana. Oh, okey. Bismillah. Kalau kita faham PAL mentor-menti ni, adanya mentor yang pandai dalam sesuatu pelajaran dan menti ni macam pengikut bukan pengikut. Yalah, anak didik kepada mentor. Dan mentor wajib untuk orang kata apa? Menjaga, membantu ahli-ahli dia supaya sama-sama berjaya. Senang cerita macam itulah kan. So, saya nak cerita perbezaan. Okey, PAL di matrik memang dah diuruskan dah lecturer. Mentor semua budak-budak yang pandai kan. Contoh subjek math, ni lah budak-budak dia kan. Dan menti ikutlah ditetapkan juga. Tapi bila universiti bergantung first saya boleh bagi tahu bergantung kepada lecturer, bergantung kepada pensyarah sama ada mereka ada buat mentor menti ataupun tidak. Dan yang kedua, saya boleh bagi tahu pelajar itu sendiri yang perlu bijak, pandai untuk mencari kawan. Saya tak nafikan, memang tak semua, contoh kan, satu sem kita ada 4-5 subjek. Dalam satu subjek tu, kadang ada yang, orang kata apa, lecturer tetapkan, kadang ada yang tidak. Jadi yang tidak ni, kita perlu usahalah untuk cari siapa yang boleh mengajar kita. Okey, untuk matrik dan macam saya cakap tadi, perlu pandai berdikari, perlu pandai ikhtiar. Dan kita macam ni, kalau saya sendiri, saya memang cari orang yang pandai-pandai untuk ajar apa yang saya tak faham, apa yang kurang dekat saya. Jadi saya akan usahalah untuk cari mentor tu sendiri. Jadi saya nak berkesan atau tidak bergantung kepada pelajar tu. Dia nak atau tak untuk dia nak atau tidak ilmu tu diisi ataupun tidak, macam itulah. So bagi saya sendiri, saya memang cari orang yang pandai mengajar saya supaya saya pun dapat apa yang saya tak tahu, macam tu. Betul, kadang-kadang kalau kita baca balik ikut slide, kita faham, tapi ada kurang kefahaman kat situ. Jadi bila kita minta kawan, kita ajar balik, insya-Allah membantulah kita lebih kuat sikit ingatan kita kat situ. So memang baguslah kat matrik kan, kepada yang mana dulu bekas pelajar matrikulasi,
didedahkan dengan suasana PAL, mentor betul. menti. Jadi bila di uni tak ada benda tu, atau ada lecturer, ada yang tak, ada yang lecturer buat, ada yang tak. Jadi alhamdulillah lah benda tu menjadi pendorong untuk kita survive di universiti sebenarnya. Betul. Sebenarnya taklah terhad macam kita cari kawan-kawan kita je untuk bantu kita. Tapi kita pun kalau kita ada kemahiran dalam subjek-subjek tu, contoh kita dah mahir dalam subjek, kita boleh juga mengajar kawan-kawan kita, saling bantu membantu. Itulah fungsinya. Ambil kebaikan PAL yang dulu kita boleh bawa kepada di IPTA. Ya, betul. Okey. Okey, saya kira itu soalan yang terakhir. Oh, Ah, okey. okey. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada viewers kita, ada tak apa-apa soalan lagi? Ya. Kepada Atau siapa nak, yang bakal bakal- jejak kaki ke alam universiti. Betul? Bakal bergelar mahasiswa-mahasiswi. Kita walaupun kat rumah, walaupun lepasan matrik ini baru habis, kita pun boleh bersedia dari segi mentally lah. Macam ni, kita boleh cari tips-tips dan sebagainya. Ya, cari baca blog-blog yang, atau cari mana-mana senior yang dah Senior, berjaya, betul. dapatkan apa-apa saja tips. Ya. Betul. Kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya tentang kos-kos dan sebagainya, boleh bertanya di AJ Alumni KMPK. InsyaAllah kita akan salurkan kepada mana-mana senior-senior universiti-universiti itu ke, ataupun yang alumni-alumni kita yang sekarang ni sedang belajar dalam subjek-subjek tu. Ya, betul. Boleh DM je AJ kami. DM saja. DM saja. Okey. Kita tunggu sekejap. Manta ada nak tanya-tanya soalan lagi? Ya. Dan kat uni ni perlu pandai rebut peluang lah. Rebut je peluang apa yang ada. Contoh terdekat, ni lah, sertai program. Program NGO Alumni KMPK. Jangan lupa daftar siapa yang tak berdaftar lagi, okey? Ya. Okay, kalau cakap pasal rebut peluang, Zak sangat setuju. Walaupun bagi kita contoh jadi MC, benda ni macam sangat kecil, tapi sebenarnya dia macam paksa kita macam kau kena berani sikit. Ya, betul. Macam we push ourselves from daripada zone selesa kita. Ya, betul. Macam saya sendiri juga MC juga. Dulu dari sekolah menengah, MC. Lepas tu bila dah dimasuk dalam, apa orang kata, dalam badan majlis mahasiswa college ni, kebetulan pula pegang ekskul perhubungan awam antarabangsa ni, rupanya banyak lagi yang saya tak tahu. Banyak lagi yang macam ni rupanya, macam ni rupanya buat flow, macam ni rupanya jadi ni tu ini dan sebagainya, buat teks dan sebagainya. Sangat-sangat membantulah kepada siapa yang sudi dan sanggup rebut peluang. Macam tu. Sebab kat uni ni memang kena berlumba-lumba untuk dapatkan sesuatu. Untuk dapatkan sesuatu, untuk menjadi yang terbaik. Semuanya untuk persiapkan diri ke alam pekerjaan. Ya, insya-Allah, betul. Apa ni? Sekama tahniah kalian berdua, tahniah alumni. Sesi berkongsi bermanfaat. All the best IPTA, stay home, stay safe, stay healthy. Thank you Sekama. Terima kasih Sekama. Walaupun beliau tak pernah mengajar saya, sebab saya dulu account. Mesti kenal dia. Betul. Selalu ada dengan alumni. Benar. Okay, ada lagi soalan? Zak nak share sikit. Dulu waktu Zak SEM 1 dan SEM 2, Zak pernah jadi ahli jawatan kuasa Kolej Kediaman. Bagi Zak, waktu tu kita orang sangat pack sebabnya sebelum semester baru akan ada
paperwork untuk disiapkan. Kiranya kita dengan kepala ni macam ke depan, ke depan, ke depan. Apa akan jadi untuk Ya. program ni, apa akan jadi untuk program tu. Betul. Semuanya kena detail. Lagi-lagi program yang besar-besarannya nak tarik audiens lagi dan sebagainya lah. Betul. So sedikit sebanyak orang buat Zat terdedah macam berjumpa dengan senior-senior, Betul. Jumpa. luaskan connection macam tu. Benar. Kita ada soalan ni. Hmm? Macam mana nak tahu nak sambung apa lepas matrik? Soalan. Macam mana nak tahu nak sambung apa lepas matrik? Macam mana? Okey. Macam mana nak tahu nak sambung apa lepas matrik? Bagi saya first lihat minat yang boleh bawa kepada kerjaya. Atau minat dalam sesuatu subjek itulah. Dan itulah itu yang pertama. Yang keduanya perlu isi UPU dengan betul lah. Maksud teknik betul yang macam mana? Dengan teknik yang telah diajar oleh kaunselor. Selain tu pun, matrik, sekolah dan sebagainya. Itu kot, insya-Allah harap menjawab. Dan insya-Allah akan datang kita akan banyak lagi perkongsian daripada daripada alumni, alumni. daripada senior-senior lepas matrik, Alumni dah berkejaya. ya. Dan boleh DM di IG alumni KMPK untuk kami membantu. Hai Hai korang siapa? Oh, Syida. Hai. Okay. Sebelum tu saya nak promote sekali lagi. Siapa yang tak daftar lagi alumni KMPK boleh mendaftar. Ya. Boleh DM IG kami sentiasa buka. Akan ada yang akan balas message anda. Selain Ya. tu Siapa yang perlu daftar tu? alumni matrik. lepasan matrikulasi yang baru-baru ni Ya. boleh daftar, okay? And then kita jumpa next program, okay? Lagi satu. Okey tak? Zat nak promote sebabkan Zat sendiri ahli exco rangkaian kerjaya. Zat nak promote boleh follow Twitter rangkaian kerjaya. Boleh search dekat Twitter. Rangkaian, nanti saya check balik. Tapi rangkaian kerjaya yang mana kita selalu post and update latest news, latest macam beasiswa dan sebagainya lah. Tips interview sangat menarik saya rasa. Wow. Nanti saya retweet. Jangan lupa follow, okay? Follow rangkaian kerjaya. Okay. Dan sekali lagi lah saya ingatkan, saya selaku Naib Setiausaha Agong Alumni KMPK ingin menyuruh kepada semua lepasan matrikulasi, terutamanya matrikulasi Perak, untuk mendaftar sebagai ahli berdaftar, iaitu sebanyak RM10, atau ahli penuh terus, itu sebanyak RM50. InsyaAllah itu akan menjadi saham akhirat untuk anda semua, insyaAllah. Wow, insyaAllah. Wah. InsyaAllah. Okay, nampaknya dah tak ada sebarang soalan. Okay, saya cek balik. Tak apa Syida, kalau tak sempat daftar boleh daftar lagi. Boleh online transfer. Boleh DM dekat IG alumni. Ya, benar, betul. Okey, kejap nak check balik. Tak soalan. Saya rasa setakat ni saja perkongsian kita pada malam ni. Semoga perkongsian kita tak melalut banyak sangat. Semoga viewers kita pada hari ni bolehlah sedikit sebanyak mendapat gambaran dekat universiti, ataupun yang berada dekat universiti itu sendiri, mungkin kita boleh reflect balik diri kita. Macam mana cara pengurusan kita.
InsyaAllah semoga Betul. mendapat sesuatu lah daripada perkongsian kami pada malam ni. Ya. Saya nak, Kekok boleh sikit. tak saya nak sekali lagi share quotes yang saya sangat suka. Is it serius ke apa? Boleh. Ya, daripada Margaret Thatcher, iaitu bekas Perdana Menteri Pertama Inggeris. Perubahan terbesar dimulai dengan mindset kita sendiri. Apa yang kita, kata-katanya ialah what's your thought for day become your words. What's your words for day become your action. What's Yes. your action for they become your habits? What's your habits for they become character? And what's your character for they become your destiny? Kesimpulan dia, jika kita nak sesuatu, okay, perlu dimulai dengan mindset kita lah. Jadi perhatikan apa yang kita fikirkan untuk menjadi kata-kata dan jadikan kata-kata itu sebagai kita punya perwatakan, kita punya perlakuan, kita punya perbuatan. Dan perhatikan perbuatan kita untuk ia menjadi habit. Bila benda-benda tu, habit tu diulang-ulang, akan menjadilah karakter kita. Dan apa yang ada diri kita, karakter kita akan menjadi destiny kita. Betul. Apa yang akan kita jadi akhirnya, insya-Allah. Jadinya sekecil-kecil perkara pun yang kita buat akan memberi efek lah kepada hidup kita sendiri. Ya, betul. Betul? InsyaAllah. So, nampaknya tak ada apa-apa lagi dah. tak ada apa lagi. So, itu sahaja kot kongsian daripada Sahaja kot saya. kongsian pada hari Mudah-mudahan sedikit sebanyak membantu Part K dan Part M. Ingatkan 4K dan 4M. Ya. Terima kasih banyak Fah untuk perkongsian pada hari ini. Terima kasih juga alumni KMPK. Dan terima kasih juga kepada alumni KMPK sebab memberi kami peluang untuk bercakap pada malam ni. Ya, ada Diharapkan soalan ke tu? harap-harap semua dapatlah sedikit sebanyak kebaikan dari perkongsian pada Fah malam ni. Okey. Kebajikan pelajar. Topik kebajikan pelajar British macam mana? Sejauh mana meneguhkan ibu bapa? Topik kebajikan maksudnya? Okeylah Fah, kita boleh endkan live kita. InsyaAllah pada masa yang akan datang ada lebih banyak lagi sharing live yang menarik daripada alumni-alumni kita. Lebih menarik daripada kami selepas ni. Jadi kena stay tune, kena peka. Jangan lupa ikuti perkembangan semasa alumni KMPK. Kalau siapa-siapa yang tak join lagi Telegram, kat situ kita masukkan semua perkembangan terkini. So join je Telegram kami. Ya, benar. Jangan lupa untuk follow Twitter Rangkaian Kerjaya Alumni KMPK di Twitter, okey? Dan jangan lupa daftarkan diri anda sebagai alumni KMPK. Yeah. Okay. Thank you Fah for today. Okay, thank you juga Zah. Dan thank you juga kepada semua. Thank you juga kepada semua. Thank you for all the viewers. Okay. Bye. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi.